wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa Muhammad wa salli ala sayyidina Mustafa Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan Risalah Misbahul Munir, Risalah Hidayatul Subyan. Kitab Hidayatul Subyan muka surat 7 kan. Ketahuilah olehmu bahawasanya sifat situ. Baik. 6 baris pada atas. Muka surat 7, 6 baris daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ketahuilah olehmu, kitalah yang menuntut, yang mempelajari, yang mengkaji, yang belajar kitab Hidayatul Subyan ini. Ataupun orang, semua orang, ketahuilah olehmu bahawasanya sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang wajib atas tiap-tiap kita mukallaf mengenal akan dia, yakni mengetahui akan dia. Wajib belajar sehingga kenal, sehingga mengetahui. Dengan tafsilnya, dengan detail. Dengan detailnya sifat Rasul itu 3 sifat jua. Baik. Yang kita duk mengaji selalu sifat yang wajib bagi Rasul 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi di sini disebut 3 aja. Siddiq, amanah, tabligh. Fatanah tak sebut. Sebab apa? Kerana ketiga-tiga sifat siddiq, siddiq, amanah, tabligh tu menunjukkan kata bijak. Ada sifat yang 3 tu, maka bijaklah. Itulah sifat fatanah. Atau dia tak sebut fatanah di sini. Dia sebut 3 aja. Siddiq, amanah, tabligh. Pertama daripada sifat, 3 sifat utama yang wajib bagi Rasul, iaitulah siddiq. As-sidqu. As-sidqu iaitulah sifat siddiq. Artinya wajib benar sekalian Rasul alaihi mussalatu wassalam, benar, betul semua Rasul alaihi mussalatu wassalam. Nabi Adam betul Rasul, Nabi Idris betul sebagai Rasul, Nabi Nuh, semua tu Rasul yang benar. Baik.
sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam benar. Daripada benar tu, daripada tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang keluar yang daripada mereka itu Rasul. Semua perkara yang berkait dengan Rasul betul semua. Apa dia? Daripada segala perkataan mereka itu Rasul, betul. Perkataan mereka betul semua. Perkataan ni yang pertama, dakwaan mereka sebagai Rasul, benar. Nabi kita mengaku ana Rasulullah, aku ni Rasul utusan Allah. Pengakuan mereka benar. Pasal apa? Ada mukjizat. Ada tanda dia, iaitu mukjizat. Apa dia lagi perkataan? Segala hukum hakam agama benar. Segala cerita gaib, segala cerita yang zahir, segala cerita-cerita Rasul yang terdahulu, semuanya benar belaka. Sama ada perkara yang telah berlaku atau yang lagi akan berlaku, betul semua. Benar perkataan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Janji-janji Allah Ta'ala benar yang disampaikan oleh mereka. Tak ada yang bohong, tidak ada. Baik, itu benar. Dan segala perbuatan mereka itu Rasul benar. Seluruh perbuatan Rasul betul belaka. Kehidupan Rasul, ibadah Rasul, cara muamalah Rasul, ibadah Rasul, semua itu benar. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong. Semuanya benar. Perbuatan mereka itu. Baik. Dan niat mereka itu Rasul, benar juga hati mereka. Hati Rasul. Tak ada Rasul yang khianat. Tak ada Rasul yang hati tak betul. Semuanya hati betul belaka. Nak kepada redha Allah Ta'ala semata-mata. Dan niat mereka itu Rasul benar juga. Dan termasuk diam mereka itu Rasul benar juga. Diam Rasul pun boleh dijadikan sumber hukum. Contoh dalam bab Sayyidina Khalid Ibn Walid makan dab, Nabi diam. Nak abang kata apa? Halal dab tu, tapi Nabi tak makan, makruh. Dab tu halal sebab Sayyidina Khalid Ibn Walid makan, Nabi diam, menunjukkan halal. Kalau benda yang haram, wajib Nabi tegah. Diam pun benar. Kalau diam tu tak apalah. Kalau tak kena tu wajib Nabi tegur. Rasul kita tegur. Jadi benar perkataan mereka, dakwaan mereka, hukum hakam yang disampaikan oleh mereka, cerita-cerita janji yang disampaikan oleh mereka, perkara gaib, perkara zahir, semua adalah yang disampaikan oleh mereka Rasul adalah benar. Perbuatan mereka benar. Niat iaitu hati mereka betul, dan diam mereka itu pun Rasul itu benar. Boleh jadikan sumber hukum kepada sesuatu. Baik. Tu kita ni kalau tak setuju, kita kena kata tak mau. Jangan diam. Contoh kita mesyuarat.
orang lantik kita. Kita tak boleh buat kerja tu. Kita diam. Nanti orang salahkan kita. Pasal apa tak buat kerja? Dia kata saya bukan erti buat kerja ni. Pasal apa hari tu diam? Masa orang lantik pasal apa tak bangkang? Macam tu. Begitu juga orang-orang dulu. Anak-anak dara kalau dimasuk Minang, maka kalau diam itu maksudnya setuju. Bila orang masuk Minang, ayah tanya, mau tak ni orang masuk ni? Diam, maksudnya dia setuju. As-sukut alamatur redha. Diam menunjukkan redha. Kalau tak setuju, dia tak mau ya, tak mau. Dia kena bangkang. Kalau diam tu maksudnya setuju. Jadi Rasul tu diam di atas perkara yang benar, di atas perkara yang halal. Nabi diam, tak apa. Kalau benda yang tak boleh, wajib Nabi tegah. Wajib Rasul kita larang. Sebab tak boleh sembunyi ilmu. Hukum hak Allah Ta'ala tak boleh disembunyikan. Kalau boleh, diam. Kalau tak boleh, ditegur. Begitu. Artinya, sekalian daripada apa yang keluar daripada Rasul, perkataan, perbuatan, hati, diam mereka itu mau fakat membetuli, menepati bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala dan bagi yang disurat, yakni ditulis pada lauh mahfuz dan bagi diri pekerjaannya. Jadi Allah tahu nak lantik Rasul tu, Allah tahu Rasul tu Allah tentu pada azali, tentulah benar perkataan, perbuatan, hati dan apa sahaja yang berkait dengan Rasul itu pastinya benar, kerana mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada azali. Semua ni telah ditentukan oleh Allah pada azali dan tercatat perkara itu di lauh mahfuz. Allah Ta'ala yang lantik Rasul tu. Kita nak petikai apa lagi? Bukti dia apa? Mukjizat. Kalau bukan Rasul, tak berlaku mukjizat. Tak ada mukjizat. Tak ada tanda. Baik. Contoh, orang nak angkat nikah, jumpa imam. Imam tu kita yakin memang imam yang sah. Kenapa? Dilantik oleh Tuanku Sultan. Mana bukti dia? Tauliah sebagai imam. Orang serah tauliah sebagai imam, ini imam yang sah. Dia layak mengangkat nikah bagi ahli qaryah dia. Kalau imam yang tidak ada lantikan, maka daripada sudut undang-undang tak sah. Pada sudut undang-undang zahir syariat. Kerana dia tak dilantik oleh pemerintah, oleh sultan. Mana bukti kata dia imam? Tauliah. Itu bukti dia. Begitu juga menteri besar, wakil rakyat. Mana bukti dia? Apabila dilantik, maka dia angkat sumpah depan sultan dan diberi tauliah, diberi watikah. Ini sah sebagai wakil kepada sesuatu tempat itu. Itu tanda dia. Apa tanda Rasul? Mukjizat. Itu tanda. Seolah-olah tauliah yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasul, iaitulah mukjizat. Habis. Atau dia ada tanda, tiap-tiap suatu dia ada tanda.
benarnya Rasul tandanya mukjizat, wahyu. Lawannya al-kadhib artinya dusta, mereka itu mustahil, dan iaitu dusta, bohong, mereka itu mustahil, tak logik, tak boleh terima pada akal. Allah tak akan lantik Rasul yang bohong. Allah Ta'ala tak lantik. Kalau bohong dia khianat habis. Mustahil. Nah, mustahil. Nah, begitu juga kalau bohong mustahil. Nah, mustahil Allah Ta'ala lantik Rasulnya yang bohong. Mustahil. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Tentulah Allah Ta'ala lantik Rasulnya yang tidak bohong. Hak kita lantik boleh jadi ketua tu bohong kita. Sebab kita tak ada ilmu. Oh, kita ingat boleh harap. Rupa-rupanya tanah-tanah kita pun dia jual. Kita pun dia nak jual. Tu bohong. Na'udzubillah. Kita duduk sama-sama kita ni, kadang-kadang kita tak jangka hak cara bohong ni. Saya 5-6 tahun lepas, lebih dah lah, 7-8 tahun lepas, masa tu duduk di Tokai, ada seorang ni dia pergi, dia kata, "Ustaz, ada orang nak wakaf tanah. Saya kenal Datuk tu. Jom kita pergi tengok." Dia bawa tengok tanah di Kota Mengkuang. Nah, tanah dia kata Datuk ni nak wakaf, buat pondok. Jadi saya tahu ustaz ni apa memang tak ada duit dan perlu kepada tempat. Jom kita pergi tengok tempat tu. Saya pun pergi. Elok lah, kita pun minat lah. Lepas tu dia kata, "Ustaz, boleh tak cari 10,000 dulu?" Saya tanya, "Nak buat apa?" Dia kata, "Saya nak kena buat pasport. Sebab nama saya blacklist. Saya nak kena pergi jumpa Datuk ni di luar negara. Kalau tak silap London ni abang." Dia tu saya kenal sikit-sikit dah. Dulu ni dia pergi duduk satu pondok tu dengan Tok Guru hak kita kenal juga. Dia duduk cerita dah. Jangan harap sangat. Apabila dia habaq nak 10,000 tu, saya mula dah, tak sedar hati. Sengap duk 5-6 bulan, lalu kot tu tengok-tengok orang buat dah madrasah. Lepas tu orang wakaf lama dah. Maksudnya nak bohong. Orang wakaf kat orang lain tu lama dah. Maksudnya ada jenis tu. Na'udzubillah. Dia makan duit jenis tu. Na'udzubillah. Jadi Rasul tak ada yang bohong, tak ada. Semuanya benar mereka itu. Perkataan mereka, perbuatan mereka, dakwah mereka, niat mereka, hati mereka, diam mereka, semua betul. Pasal apa? Kerana mereka itu dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, utusan antara Allah dengan umat, iaitulah Rasul. Begitu juga ulama-ulama pewaris Rasul. Benar mereka itu. Betul sungguh. Orang yang betul-betul kerohanian hati mereka itu betul dengan Tuhan, Allah Ta'ala angkat. Contoh Tok Guru Sa'ad Mogoi di Kampung Bukit, Kok Sena. Tok Guru ambil duit minum ni. Dia pun terima kasih, alhamdulillah. Dia pergi kedai, dia jamu habis duit tu. Dia belanja habis orang. Pasal orang habaq suruh minum dia tak buat balik duit tu. Betul.
tutup Islam mogoi. Hujan tak basah. Allah Ta'ala muliakan dia. Nah. Baik. Diriwayatkan lagi harimau tunduk kepada dia. Kita kalau harimau jumpa tokak kita. Nah ni tak. Tunduk. Dan bas sekolah tak hidup. Start tak hidup, start tak hidup. Selagi dia tak naik. Kalau dia naik, start terus hidup. Itu karamah yang masyhur. Semua orang cerita karamah Tok Uye sama gue. Hati betul. Tak ada pusing. Betul sungguh. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang warak, ahli khair, ulama-ulama ahlillah yang takut mereka kepada Allah sungguh-sungguh, warak. Contohnya Tuan Guru Baba Abdul Rahman Dalla. Dalam orang simpan duit dekat dia, dia takut sangat. Dia kata maaf, kalau orang minta tolong Baba jaga anak dara, Baba lebih sanggup daripada orang taruhkan amanah untuk jaga duit. Nah, ni Baba tak sanggup, takut. Takut terguna. Takut sesak-sesak terambil. Jadi gini, kalau nak bagi Baba simpan juga, redha awal-awal. Sekiranya Baba tersesak ke apakah, Baba nak guna dulu, Baba ambil dulu. Takut. Tapi dia tak ambil pun. Tu warak. Al-wara'u tarku syubhah. Warak itu meninggalkan perkara syubhah. Itu betul. Kalau pi kenuri, orang panggil Baba pi kenuri. Dia tanya, campur ke tak lelaki perempuan? Kalau campur, maaf lah daripada mula deh. Baba tak pergi, minta maaf. Kalau nak panggil dia, kena buat pengadang. Beza antara lelaki dengan perempuan. Kalau campur, dia tak pergi dah. Dia minta maaf pada awal. Itu Baba Abdul Rahman, Pondok Dalla. Baba Abdul Karim khidmat masa tu sebagai pelajar. Buatlah wayarin rumah Tok Guru. Isteri dia, anak-anak perempuan dia siapa? Orang yang luar, ajnabi tak tengok. Semasa buat wayarin tu tertengok. Ternampak. Bukan sengaja, ternampak. Lalu dia kata, dia mau menikah dengan anak mbak. Terus bagi menikah. Nah. Betul. Dan ada sebahagian orang yang khidmat di pondok, orang yang masuk rumah Tok Guru, masuk keluar pergi ke dapur, dia bagi menikah dengan anak ataupun cucu dia, menikah sebagai nikah saja. Nak bagi halal ni. Nah. Nikah dengan anak ni. Tapi tak duduk sekali nikah. Dia angkat nikah. Kahwin dengan cucu dia. Aku nikahkan dikau dengan ni anak aku. Dengan mas kahwin ada mas kahwin lah. Sebanyak tersebut terima. Jadi menantu. Tapi tak duduk sekali. Habis mengaji cerai. Nak jaga hukum. Kalau tak, dia nak masuk rumah, nak keluar, ambil barang, payah bagi menikah. Tu warak. Jaga hukum hakam. Batas. Al-war'u tarku syubhah. Dok buat ingat-ingat tak leh. Kita ingat dia tu macam anak kita ya. Tak leh orang luar. Dok buat ingat, dok buat anggap-anggap tak leh. Alah, kita anggap-anggap anak ya. Tetap ajnabi. Tetap ada batas hukum hakam syariat. Kita tak boleh buat ingat-ingat, anggap-anggap, tak boleh. Itu betul. Jaga hukum hakam benar. Rasul dan ulama-ulama yang benar-benar mereka itu mengikuti perjalanan Rasul, mereka akan benar di dalam perjalanan kehidupan mereka.
Itu syarat ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, dan Al-Quran sebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut daripada kalangan hambamu iaitulah ulama. Ulama mana? Bukan semua. Ulama yang benar-benar mengikuti perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama tu dia banyak kategori. Syekh murabbi, syekh taklim, syekh tarbiyah. Begitu. Baik. Benar Rasul, seluruh Rasul alaihi musallatu wassalam, keduanya amanah, artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Wajib percaya. Baik. Jadi ulang kaji balik. Guru terbahagi 3. Yang pertama, guru taklim. Yang kedua, guru tarbiyah. Yang ketiga, guru murabbi. Syekh terbahagi 3. Taklim, tarbiyah, murabbi. Taklim, dia mengajar. Dia memberi ilmu. Mengajar ilmu. Ni semua orang boleh. Termasuk yang bukan Islam pun boleh mengajar mata pelajaran agama Islam. Sebab dia faham, dia ajak. Dia faham, dia ajak. Dia faham, dia ajak. Itu taklim namanya. Yang kedua, tarbiyah. Dia bukan ajak saja. Dia buat dan dia ajak murid dia buat. Dia ajak dan dia mengajak diri dia dan murid dia melaksanakan amal apa yang diajar itu. Ini namanya tarbiyah. Ini tok U yang duk pondok, madrasah, yang bersama dengan pelajar-pelajar. Dia mengajar dan dia mengajak diri dia dan murid dia beramal apa yang diajar itu. Ini namanya tarbiyah, syekh tarbiyah. Yang ketiga, syekh murabbi. Dia ajak diri dia buat amal, dia ajak murid dia buat amal, dan diberi kelebihan oleh Allah kepadanya untuk mengetahui aib ataupun sakit batin murid itu. Nampak murid ni duk mengaji tapi tak mesra lah hati. Macam mana nak bagi hati itu terbuka supaya nur ilmu, nur makrifah, nur iman tu duduk dalam hati dia? Maka ditarbiyah, diberi zikir, diberi wirid, diberi doa, diberi pimpinan. Ini murabbi. Kalau anak murid dia takabur, macam mana cara dia minta panduan daripada Allah nak menjadikan murid itu tawaduk, daripada takabur kepada merendahkan diri tawaduk? Macam mana nak buat? Dia seolah-olah seperti doktor yang duk ikhtiar macam mana nak bagi sembuh penyakit pesakit itu. Ini murabbi. Baik. Jadi guru tu terbahagi kepada 3 lah. Taklim, tarbiyah dan murabbi. Baik. Jadi Rasul semuanya benar. Dan Rasul kita menempati 3-3 tu. Taklim pun ada pada Rasul, tarbiyah pun ada pada Rasul, murabbi pun ada pada Rasul itu. 3-3 lengkap. Itu sebagai Rasul. Baik.
Jadi apa syarat murabbi pula? Kita mengaji dah dulu. Dia mesti ada guru. Guru murabbi itu mesti ada gurunya. Siapa dia guru dia? Yang mendidik perjalanan kerohanian dia. Dia mesti lepas 3 ilmu fardu ain wajib. Tauhid, fiqh, tasawuf wajib dipelajari semuanya. Diamalkan. Kemudian dia mendapat izin daripada gurunya untuk mentarbiah yang lain. Tu dia kata tak apalah, bolehlah. Tolong-tolonglah. Diberi izin. Sama ada izin itu bertulis ataupun izin itu dengan lisan. Dengan disuruh, diperintah. Baik. Jadilah ni jadi ke mana? Seolah-olah murabbi ni doktor yang mendapat kelulusan. Baru dia buka klinik, baru dia bagi ubat ke orang, maka dia ni tak dipetikai. Banyak orang lah ni dia pergi silap cari. Seolah-olah dia pergi cari doktor yang tak belajar bidang perubatan, buka klinik sendiri yang tidak ada kelulusan. Selera. Dia bagi ubat ikut dan. Na'udzubillah. Nanti kita kena nak pi kepada perjalanan ni, kita kena tanya orang dulu. Boleh ke tak? Nak masuk kepada sesuatu tarekah-tarekah ni, tanya orang dulu. Sesuai ke tak? Boleh ke tak? Bahasa Kedah kata jangan terpa. Orang cerita pi, orang cerita terpa pi. Orang lah viral. Hak viral tu terpa penuh. Padahal hak tak viral tu pun banyak. Baik. Itu perjalanan kerohanian kita perlu kepada pimpinan yang benar. Perlu kepada pimpinan yang benar. Baik. Jadi apa sifat murabbi ini? Hanya nak kepada Allah semata-mata. Kadang-kadang kita pergi cari, kita anggapkan murabbi padahal tak. Seolah-olah kita anggap dia doktor yang sah, padahal dia doktor tak ada keizinan, tidak ada tauliah. Doktor yang tidak ada kelulusan. Selera. Kita pun benin, dia pun benin. Na'udzubillah. Baik. Apabila lagu tu dia sangkut banyak. Berzikir-berzikir dapat kerih. Berzikir-berzikir dapat batu cincin. Duk alik ke tu. Murabbi yang benar, pimpinan yang benar, semua ni tak layan. Yang dia nak hanyalah hati dia berhubung dengan Allah Ta'ala semata-mata. Itu murabbi yang benar. Syekh murabbi yang benar. Baik. Kalau duk bagi amalan untuk megah, untuk tetap tak masuk, untuk nak jadi ghaib, tu bukan. Pelik kita kata ni, lagu ni. Tu jangan. Tu Tok Sami pun ada ilmu tu. Tak megah tu. Tok Sami pun boleh jadi kebaik. Pasal apa? Jin duk tampan gaduh apa? Orang tetap jin duk tampan, tak masuk. Tok Sami pun ada ilmu tu. Hak tu tak megah. Yang kita nak hati kita ni betul dengan Allah Ta'ala. Nak macam mana bagi hati ni berhubung benar mutlak hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Hak tu
yang dikatakan murabbi yang benar. Hak lain tak bahas lah. Kelebihan dunia, kelebihan tak bincang dah. Yang bincang soal hati dengan Allah Ta'ala itu. Habis. Dan kalau kasyah yang benar, dia tak aibkan orang. Kalau aibkan orang, itu kasyah yang tidak benar. Dia tengok-tengok, wih, muka babi. Kalau hak benar, dia tak cerita, dia diam. Allah, ini gambaran nafsu dia, babi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ubahkanlah kerohanian dia. Ya Allah, Engkau bagilah taufik hidayah kepada dia. Ya Allah, maka dibuka kasyah kepada dia untuk memimpin, bukan untuk mengaibkan orang. Kalau aibkan orang, itu kasyah yang tidak benar, yang tidak ada pimpinan yang benar. Na'udzubillah. Kita duk sapu wali semua. Weh, wali ni, wali bukan macam tu. Wali kalau dibuka sekali pun oleh Allah, nampak dia ni babi, diam. Allah, dia makin risau. Dia takut diri dia takut kepada orang tu, dia kasih kepada orang tu, dia berdoa kepada Allah, minta pimpinan, minta hidayah, ubah keadaan kerohanian orang tu supaya menjadi hamba, bukan menjadi nafsu binatang. Ni kalau main-main pediah kawan tu, oi babi, nampak babi, hang zina 7 kali itu bukan. Itu dibuka sedikit tetapi tak lepas di dalam perjalanan itu. Itu kita usah ikut lah. Tuntut dia tak apa. Ada dibuka. Bau orang berzina hanya bau orang yang makan riba, dia ada bau. Tapi tak diaibkan orang itu. Bertambah kasih, itu sifat murabbi yang benar. Kalau bercerita, bukan. Bukan. Memang betul. Walau betul kawan tu buat sekalipun, tetapi bukan untuk aib dia. Kadang-kadang buka sekerat, tapi tak lepas. Dia duk khalik kat tu, tak, hati dia tak berhubung dengan Allah, dia khalik dengan benda-benda gaib. Itu kena ada pimpinan. Kena ada pimpinan yang benar untuk kita ni terus hati kita ni sampai kepada hadrat, kepada mengingati Allah Ta'ala itu. Ini macam-macam perjalanan. Habis. Itu dalam bab hak yang kerohanian. Hak bab agama ni pun kena cari guru yang betul. Kena tahu siapa guru dia. Tak tahu ustaz. Siapa guru dia? Tak tahu. Dia tak pernah sebut pun mengaji di mana apa. Hati-hati. Sebab apa? Kerana ilmu ini perlu bersanad. Perlu bersanad. Terkadang dia bidang Quran, dia bukan bidang akidah, bukan bidang tasawuf, ataupun bukan bidang syariat. Orang tanya bab fiqh, hak basic pun tengok tunggang lengang dah. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Hak boleh kata tak boleh, hak tak boleh kata boleh. Tak boleh macam tu. Dia kena cari yang benar, belajar akidahnya sanadnya begini, syariat fiqhnya sanadnya pengajiannya kitabnya begini, tasawufnya sanad pengajian kitab ni sambung kepada sanadnya begini, barulah sah ilmu yang kita belajar itu. Kadang-kadang tak mengaji tasawuf, baca kitab tasawuf. Macam mana nak pimpin orang
Kerana dia tidak pernah merasai. Dia hanya baca ya. Tak pernah dipimpin pun. Tak boleh. Itu kita sebagai pelajar, kita kena tengok, kita kena tanya, supaya ilmu yang kita belajar ni benar-benar kita dapat menjiwai daripada sanad tarbiyah, daripada guru kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru. Kerana tarbiyah pengajian bersanad ini dia transfer penghayatan itu. Tok guru kita hayati, dia ajak kita hayati, kita terangkan. Begitu. Kalau dia baca je tak hayati, susah. Duk abang gula manis, gula tak nak makan macam mana? Duk abang menikah seronok, dia tak menikah lagi macam mana? Susah. Jadi semua rasul itu benar, dan kita pun kena cari guru yang benar mentarbiah kita kepada agama ini. Kedua, amanah artinya wajib kepercayaan sekalian rasul alaihimus salatu wassalam. Keduanya amanah artinya wajib kepercayaan sekalian rasul. Semua rasul tu boleh percaya, boleh kita harap. Itu maksudnya amanah. Boleh dipercayai. Boleh percaya, boleh harap. Itu sifat amanah. Semua rasul boleh diharap. Semua rasul boleh dipercayai. Artinya maksud daripada kepercayaan boleh dipercayai itu wajib dipelihara sekalian mereka itu daripada yang haram dan yang makruh. Baik. Boleh percaya ni macam mana? Maksudnya mereka boleh jaga betul-betul hukum hakam Allah Ta'ala dengan baik. Dipegang sungguh hukum hakam, memelihara, menjaga, mengawal hukum hakam Allah Ta'ala dengan baik. Itu maksudnya boleh dipercayai. Lawannya khianat. Khianat tak ada kat Rasul, kadang-kadang ada pada kita. Macam mana khianat? Allah suruh sembahyang 5 waktu, kita buat 3 aja. Khianatlah tu. Maka wajib bertaubat, wajib qada. Apa yang kita tinggalkan itu, kita tak boleh khianat. Wajib amanah. Wajib kita ni kepercayaan. Kita pelajar-pelajar ilmu wajib amanah dengan ilmu. Tak boleh khianat. Macam mana tak boleh khianat ilmu? Maksudnya yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang boleh itu boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh. Yang tahu diberitahu, yang tidak tahu maka kita tak beritahu. Wallahu a'lam. Bahasa Kedah kata jangan gagah. Sik kata jangan terak. Ataupun jangan tebing. Tak tahu gagah juga duk abang kat orang, duk gagah juga khianat. Tak tahu duk tebing juga orang sik kata itu khianat. Orang yang khianat ilmu bahaya, dosa haram. Tu Salih kata hilang masin ilmu. Hilang hak khianat dengan ilmu. Hak boleh kata tak boleh, hak tak boleh kata boleh. Hak tak betul kata betul, hak betul kata tak betul. Khianat ilmu. Nauzubillah. Khianat. Pasal apa? Oh, nak jack orang kaya. Nak ampu orang kaya.
nak ampu pemimpin. Hak tak boleh kata boleh, hak boleh kata tak boleh. Khianat ilmu. Na'udzubillah. Tu Imam Ghazali kata, man talaba akhirah li ajli dunya, barang siapa yang menuntut ilmu akhirat kerana untuk mendapat dunia, bukan kata nak masuk syurga, bau syurga 500 tahun perjalanan dia tak mampu untuk bau. Na'udzubillah. Khianat ilmu. Ini kita minta jauh. Minta Allah Ta'ala jaga kita. Mudah-mudahan kita ni benar, menjadi hamba Allah Ta'ala yang benar, dan mudah-mudahan kita ini amanah dengan ilmu, amanah dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Hak wajib kita buat, kalau kita tak buat kita qada bertaubat. Hak haram kita kena tinggal, kalau kita terbuat wajib bertaubat. Wajib kita bertaubat. Itu amanah dengan hukum hakam. Artinya wajib dipelihara sekalian mereka itu Rasul daripada segala yang haram. Mereka tak buat yang haram, dan yang makruh terhindar daripada mereka, tetapi harus pun tidak dihajati pada mereka itu. Haram tak buat, makruh tak buat, harus pun tak dihajati. Lagu mana duk? Kerana yang harus itu semuanya tidak dihajati harus itu pada mereka, melainkan hak harus tu dengan niat taat. Sekurang-kurangnya niat taat itu niat mengajarkan umatnya. Maksudnya Nabi tak buat yang haram, tak buat yang makruh. Harus pun tak dihajati pada mereka, kerana harus bagi kita umat, tetapi bagi mereka itu pahala belaka. Kita minum ayak harus, mana kita tak ada niat apa-apa. Rasul niat seluruh kehidupan mereka kepada taat kepada Allah. Minum ayak nak taat Allah, jadi sunat, boleh pahala. Asalnya harus. Ni minum ayak ni harus. Contoh, kalau kita minum lagi ni, bismillah, harus. Tapi kita niat, dengan minum ayak ni dapat tenaga nak taat kepada Allah. Bismillah juga minum, dapat pahala taat, jadi pahala. Hak tadi ni minum saja-saja je, tak ada apa. Apabila diniat taat, nak mentaati Allah, dapat pahala minum ni. Dapat pahala. Nak makan nasi niat nak taat Allah, pakai baju niat taat Allah, keluar nak naik kereta, nak pergi market niat nak taat kepada Allah, nak beli makanan kepada keluarga, boleh pahala semua. Dia diniat. An-niyatu lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail bagi sesuatu wasilah, lil wasail hukmul maqasid, mengikut hukum yang dikhasadkan itu. Kalau kita minum niat taat, jadi pahala. Kalau kita ni buat kebajikan, nak sembang orang untuk niat menjinakkan hati kita, merapatkan ukhuwah silaturahim, sembang tu boleh pahala. Kalau kita sembang saja-saja tak dapat apa. Tapi kita niat nak taat, kita niat nak mendapatkan ukhuwah, ini saranan daripada ajaran agama, boleh pahala semua. Asalnya harus je, tapi dia jadi taat. Jadi semua Rasul ni terjaga, terpelihara. Mereka itu maksudnya mampu menjaga hukum hakam Allah Ta'ala. Hak haram tak buat, hak makruh tak buat. Hak harus pun mereka tak hajati, kerana yang harus itu diniat taat, maka jadi pahala, jadi sunat. Itu mulia kedudukan Rasul. Dan begitu juga ulama-ulama yang mewarisi, yang benar-benar mewarisi pusaka Rasul.
Allah, kalau kita tengok para ulama hadis daripada India, para ulama Habib daripada Yaman. Allah, seluruh kehidupan daripada bangun tidur ada tertibnya, doanya, wiridnya, lepas tu duhanya, subuhnya, duhanya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, lepas isyanya, penuh dengan tertib, rotik-rotik yang disusun, kitab yang dipegang oleh mereka. Kita kata lagu ni tak larat kita. Lari kalau kita. Sebelum subuh wirid. Masa subuh tu sembahyang, sebelum sembahyang wirid. Pas sembahyang ada wirid sembahyang sampai syuruk. Lepas tu pula wirid duha. Lepas tu pula ada wirid zuhur. Lepas tu pula ada wirid selepas asar. Lepas tu selepas maghrib, selepas isya. Nak tidur, susun sunnah-sunnah dan wirid. Diamalkan oleh majoriti ulama-ulama di Hadramaut, di Tarim, Yaman. Begitu juga di India, ulama hadis. Begitu juga di Syria. Kita tengok, Masya Allah, ini baru ulama yang benar-benar mewarisi perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Rasul. Masya Allah, hebat. Habib Umar apabila dia turun ke Malaysia, anak-anak murid ni, hak kami duk follow ni, anak-anak murid dia hak duk follow tu, daripada kami tak boleh lawan Habib. Habib rehat celah mana pun kita tak tahu. Sebelum subuh ada majlis ilmu, ada zikir. Semayang subuh wirid, lepas wirid ada majlis ilmu, bacaan kitab. Lepas bacaan kitab makan sarapan sikit-sikit. Lepas tu ada lagi majlis waktu pagi. Saat lagi majlis lepas zuhur, wirid lagi. Lepas tu ada lagi majlis. Lepas tu asar ada wirid lagi. Lepas tu maghrib diadakan lagi majlis. Lepas isya memang begitu tertibnya, sama ada di sini ataupun di sana. Itu kehidupan baru ulama warasatul anbiya, apatah lagi rasul. Masya Allah. Kita balik mengaji lena. Pas zuhur lena pula. Pas asar kita tengok makan. Itu kita. Jadi Rasul alaihi wassalatu wassalam memelihara, dan di dalam ilmu kesufian dia ada satu penghayatan, iaitulah hak nafas. Ni kita tarik sifat Rahman Allah Ta'ala bagi masuk oksigen, kemudian kita muih karbon. Rahim, kalau tarik tak boleh muih, penat. Penat. Rahman Allah Ta'ala bagi oksigen, tapi Rahim Allah Ta'ala bagi keluar angin balik karbon. Maka di setiap pernafasan ini, muih tarik, tarik muih, tarik muih, maka di setiap pernafasan ini ada hak untuk wajib kita mengingati Allah. Dalam hati mereka Allah, jalan sedia hati. Kadang-kadang lidah dengan hati sekali. Kadang-kadang lidah tak bergerak, tetapi hati itu tetap dihidupkan. Allah, Allah. Hidup. Itu hak pernafasan. Bagi ahlillah, bagi para aulia, para siddiqin, para ahli sufi yang benar, mereka menjaga hak pernafasan itu. Kalau lupa sesaat, mereka akan rasa azab sangat, sedih sangat. Pasal apa? Allah, tadi ni lupa Tuhan. Kita lah sembahyang pun hak 5 minit, 3 minit kadang-kadang tupu, kadang-kadang 2 minit setengah. Hak lain melilau otak kot lain. 3 ke 4, 3 ke 4. Sujud ni 1 ke 2?
Lorat. Tu kita kena ni digalakkan berjemaah. Nah. Kau mana pun kita minta lah, ya Allah, rezekikanlah kepada kami seperti mana Kau beri nikmat kepada kekasih-kekasihmu, kurniakanlah, bagilah perasaan itu kepada kami. Walaupun tak dapat penuh pun bagi dapat juga, rasa tak apa dah. Nah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang sebenar-benar kehambaan. Itu orang yang amanah Rasul ni. Begitu juga ulama yang amanah dengan ilmu, yang menjaga hak Allah, menjaga hak Rasul. Ulama-ulama yang kecintaan mereka kepada Allah luar biasa. Ulama yang kecintaan mereka luar biasa mereka terhadap Rasul, begitu halus akhlak dan adab mereka kepada Allah dan Rasul itu, sehingga timbul dalam pemikiran mereka surah Al-Quran itu benar. Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka Abu Lahab. Tapi ulama yang sangat-sangat cinta mereka kepada Rasul, ayat Quran itu benar, tetapi jangan duk baca sedia, kerana takut hati Nabi kecil hati. Dengar orang duk laknat, duk sumpah Abu Lahab. Memang ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, tapi jangan duk baca sedia sangat. Kita ni ahli agama, pak menakan kita kawan, orang duk main cerita, pak menakan hang lah. Sat gimana? Pak menakan hang lah. Pasal apa dia ni? Jadi sedih. Sampai begitu. Ulama yang memiliki perasaan cinta kepada Nabi, jangan hak yang berkaitan dengan Rasul ni dijaga. Kalau boleh tabat tu baca jarang-jarang sekali. Ni hentam 5 waktu tabat semua. Jangan. Begitu halus, begitu tajam hati mereka, adab mereka dengan junjungan besar Nabi SAW. Ulama yang kuat hati mereka mahabbah kepada Rasul, sensitif apa yang berkaitan dengan Rasul, termasuk umat Nabi SAW. Kalau betul sayang kepada Nabi, kita kena sayang semua kepada umat Nabi. Walaupun ahli maksiat, kita kena sayang kepada dia. Itu orang yang betul kebenaran, kecintaan kepada Rasul. Ialah orang sihat kena kesian kepada orang sakit. Orang mukmin kena kesian kepada orang kafir. Macam mana nak bagi dia Islam, iman? Itu pikiran Nabi. Hak yang jahil macam mana nak diterangkan kepahaman ilmu itu? Bukan maki. Itu bukan ajaran Nabi. Kadang-kadang kami memperjuangkan agama Nabi, dia rasa dia betul, maki orang habis. Nabi bukan buat lagu tu. Nabi kasih kepada umat. Nabi sayang umat. Kalau betul kecintaan kita kepada Nabi, maka kena menghayati perasaan Nabi itu, kasih kepada umat. Itu diajar oleh ulama-ulama yang takluk hati mereka dalam sedalam-dalamnya kecintaan kepada junjungan besar Nabi SAW dan kepada kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Luar biasa dakwah mereka. Tak sama. Luar biasa. Itu kita kena minta doa, ya Allah, kami nak belajar ilmu agamamu ni kerana semata-mata nak redamu, ya Allah. Maka hadirkanlah kepada kami guru-guru yang benar-benar mentarbiah kami untuk mendapat redamu dan Rasulmu. Allah Ta'ala hantar aku duk perbaik kita. Apabila dia pemai tu, Allah, banyak sebelum ni kita buat tak kena.
Tak kena banyak. Sudut hati kita, sudut ma'rifah, penghayatan kita, banyak hak kita kena perbaik. Artinya wajib terpelihara sekalian mereka itu Rasul daripada segala yang haram. Allah jaga mereka tak buat yang haram, Rasul tu. Dan yang makruh, Allah jaga mereka tidak melakukan yang makruh. Tetapi yang harus pun tiada dihajati mereka itu. Melainkan hak harus itu dengan niat taat, sekurang-kurangnya niat mengajarkan umat. Jadi pahala belaka untuk Rasul itu. Ya. Baik. Lawannya al-khiyanatu, artinya khianat, mustahil pada Rasul. Khianat itu dengan bahawa mengajarkan mereka itu akan yang haram, mustahil Rasul ajak benda haram. Ataupun yang makruh, mustahil Rasul itu menyuruh kita kepada yang makruh. Dan iaitu ajak kita kepada yang haram, ajak kita kepada kejahatan, kemaksiatan itu mustahil. Tak ada dalam satu ajaran Islam untuk mengajar kita jadi jahat. Tak ada dalam ajaran Islam ajak kita untuk khianat. Tak ada dalam ajaran Islam ajak kita untuk zalim. Tak ada dalam ajaran Islam ajak kita untuk buat perkara yang haram. Tidak ada. Kalau ada tu maksudnya bukan daripada ajaran yang tulen. Tak ada. Haram, makruh, maksiat, zalim, tidak ada. Melakukan kefasikan, tidak ada. Tak ada. Ajak buat jahat, tak ada. Ketiganya tablighun, sifat tabligh. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang lagi akan datang. InsyaAllah hari ini ada kuliah Tuan Guru Ustaz Johari kita. Ada lagi satu kuliah. Dan esok insyaAllah rasanya seperti biasalah Baba. Nah itu Baba ada kerja dengan keluarga cuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina